Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Javinia Jemlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 22 April 2020. Tiada peningkatan kes positif COVID-19 dilaporkan di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kekal 308 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 9 pesakit sembuh menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh dan discharge 193 orang, manakala 111 lagi masih dirawat. Sehingga kini 3 daerah berstatus zon merah iaitu Tawau dengan 81 kes, Kota Kinabalu 44 dan Lahad Datu 42 kes. Polis di Raja Malaysia PDRM mengetatkan kawalan di laluan masuk ke Bandaraya Kota Kinabalu bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Ini kerana daerah Kota Kinabalu merupakan antara zon merah setelah mencatatkan 44 kes positif COVID-19. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Mazli Mazlan, pergerakan penduduk dari daerah berhampiran ke ibu negeri turut dihadkan bagi mengelak kesesakan orang ramai sehingga keadaan kembali pulih. Jadi bila red zone ni kita cuba untuk mengawal sebanyak mana pergerakan orang awam ke kawasan Kota Kinabalu lah. Dato' Mazli ditemui pemberita selepas majlis penyerahan pelbagai jenis roti sumbangan syarikat Kim Tek Cheong kepada PDRM Sabah. Sebanyak 10,000 roti diagih-agihkan kepada pasukan barisan hadapan yang bertugas sepanjang tempoh PKP. Sumbangan disampaikan bekas Ketua Hakim Negara yang juga pengerusi bukan eksekutif KTC, Tan Sri Richard Malanjum. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah terhadap 2 pertuduhan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan menghalang penjawat awam menjalankan tugas 17 April lalu. Tertuduh Jeffrey Corey membuat pengakuan itu setelah pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Magistret Lovely Natasha Charles di Mahkamah Magistret Kota Kinabalu. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh yang berumur 34 tahun didakwa melanggar peraturan PKP di Jalan Tuaran Bypass kerana berada dalam kawasan jangkitan tanpa alasan munasabah. Dia didakwa di bawah Peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan berjangkit 2020. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh yang dikatakan dalam keadaan mabuk didakwa bertindak agresif menghalang tugas penjawat awam semasa PKP dalam satu operasi sekatan jalan raya pada hari dan lokasi sama. Dia didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda maksimum RM10,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Tertuduh dibenar ikat jamin RM1,000. Perbicaraan ditetapkan 7 Julai ini. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Amirah Muhammad Ali bersama Inspektor Lim Swee Beng, manakala tertuduh diwakili Peguam Ramsing. 9 lelaki tempatan berumur antara 40 hingga 60 tahun ditangkap kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan berkumpul beramai-ramai di luar sebuah rumah di Kampung Bombong, Tuaran, Ahad lalu. Kesemuanya ditangkap pasukan anggota Jabatan Siasatan Jenayah IPD Tuaran yang sedang menjalankan ops pintas khas COVID-19. Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim dalam satu kenyataan memaklumkan semua lelaki berkenaan gagal memberi alasan munasabah dan disiasat di bawah Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 11-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan (3) 2020. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan sepanjang PKP dilaksanakan sebanyak 31 individu ditangkap di daerah tersebut kerana ingkar PKP. 20 daripadanya telah dijatuhkan hukuman, 1 dibebaskan tanpa syarat dan 10 lagi masih disiasat. DSP Muhammad Hamizi meminta masyarakat agar terus mematuhi PKP dan tidak berhimpun sama ada bagi maksud keagamaan, sukan, rekreasi, bersosial atau kebudayaan.
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Sempurna akan terus memperketat pengawasan dan pemantauan pematuhan PKP Tahap 3 dalam kalangan komuniti maritim di daerah berkenaan. Pengarah Zon Maritim Sempurna, Komander Maritim Norimi Hassan berkata, pihaknya dengan kerjasama pasukan Polis Marin PPM Sempurna melakukan pemantauan menggunakan 4 bot peronda di perairan alur Tandor Bulong bermula 6 pagi hingga 6 petang setiap hari. Sepanjang pemantauan dijalankan, majoriti yang ditemui adalah penduduk setempat dari Pulau Bumbum yang ingin membeli keperluan harian di Pekan Sempurna. Menurut Komander Norimi, mereka telah dinasihatkan agar sentiasa patuh PKP serta perlu mengamalkan cara kebersihan. Rondaan yang dilaksanakan turut mendapati tiada aktiviti pelancongan dan aktiviti riadah dijalankan sekitar perairan Sempurna. Di samping itu, beliau juga menegaskan sempadan perairan negara, terutama di perairan Sempurna, akan turut diperketatkan bersama pasukan sahabat. Penduduk dalam daerah Keningau diminta memaklumkan segera kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM atau pihak polis sekiranya berlaku kes kematian di kawasan masing-masing. Pegawai daerah Keningau Hassan Mahali berkata, arahan itu dibuat berdasarkan perkeliling Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Perkeliling daripada KKM. KKM meminta pejabat daerah untuk memanjangkan perkara ini kepada masyarakat kampung lah. Prosedur yang kita patut ikut sehingga 31 hari bulan 12 2020. Hassan yang juga pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana Keningau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas memantau operasi nyakuman pasukan disinfeksi bahagian kesihatan dan perkhidmatan luar Majlis Daerah Keningau. Mengenai operasi disinfeksi berkenaan, beliau berkata ia tidak hanya tertumpu di pasar umum, pasaraya, bank serta premis perniagaan lain, malah turut dilaksanakan di perhotelan yang menjadi tumpuan para pengunjung dari luar dan dalam negara. Nasib keluarga yang terjejas pendapatan ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Di Kota Kinabalu, sebanyak 2,000 keluarga dari lebih 40 buah kampung dalam kawasan Dun Inanam menerima bantuan berupa barangan keperluan harian sumbangan kerajaan. Sumbangan disampaikan Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony. Keutamaan diberikan kepada penduduk yang terputus bekalan makanan sejak PKP yang dikuat kuasa bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Sumbangan disalurkan secara berterusan ke seluruh negeri sepanjang PKP termasuk di kawasan-kawasan pedalaman. Terdahulu, Datuk Peter melawat kawasan tangki air di Kionsom dan Kokol. Penduduk di kedua-dua kampung masing-masing akan mendapat 2 tangki air dengan kapasiti 30,000 liter air serta pembinaan sambungan paip air ke rumah. Kedua-dua projek akan dilaksana selepas PKP. Sementara itu, Yayasan Nur Jawhar YNJ dengan kerjasama Repsol Oil and Gas Malaysia Limited tampil memberi bantuan barangan keperluan harian kepada 250 nelayan di Tuaran, Kuala Penyu, Sepanggar dan Putatan yang turut terjejas pendapatan berikutan pelaksanaan PKP. Sumbangan disampaikan pengerusi YNJ Alhambra Tun Dr. Johar dan penasihat Perhubungan Komuniti, Perkhidmatan dan Kerajaan Wilayah Sabah dan Labuan, Repsol Malaysia, Dato' Eddie Abdullah kepada Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah, Mirna Jimenez. Kita akan kenal pasti lagi di mana di daerah mana yang ada keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan, yang hilang pendapatan. InsyaAllah kita akan bantu mereka semua ini. Kami memilih nelayan ini sebab Repsol adalah syarikat yang membuat operasi kami di Laut Cina Selatan ataupun perairan dekat Sabah. Jadi nelayan ini sangat dekat dengan hati kami lah. Dalam majlis ini, Persatuan Wartawan Sabah dan Persatuan Wartawan Kota Kinabalu turut menerima sumbangan penutup hidung dan mulut. Majlis Belia Sabah MBS pula akan mengagihkan bantuan makanan kepada kira-kira 7,000 penerima di kawasan yang telah dikenal pasti di seluruh negeri. Bantuan melalui program Dapur Belia untuk Semua ini dilaksanakan dengan kerjasama 41 lagi badan bukan kerajaan NGO belia lain di Sabah.
Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah Surveyor Muhammad Yusri Abdullah berkata MBS juga akan menyumbang pek tenaga untuk barisan hadapan serta bahan untuk membuat 1,000 set peralatan perlindungan diri PPE bagi kegunaan pihak kesihatan. Sehubungan itu, MBS telah menyediakan prosedur operasi standard untuk dipatuhi semua sukarelawan terlibat. Menggerakkan dapur belia ini, para sukarelawan akan sentiasa mematuhi apa juga kawalan-kawalan keselamatan, iaitu penjarakan sosial, memakai sanitizer, memakai topeng ataupun face mask dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Tiada pertambahan kes polio baharu di Sabah setakat ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Beng Foong berkata jumlah kes di negeri ini kekal 4 iaitu 2 di Sandakan dan masing-masing 1 kes di Tuaran dan Kinabatangan. Datuk Frankie yang juga adun Tanjung Papat menyatakan perkara tersebut ketika menjawab soalan adun Kelias Datuk Isnin Aliasni mengenai sambutan program suntikan polio di Sabah dalam persidangan DUN di Likas Kota Kinabalu. Katanya bagi membendung penularan penyakit polio, pemberian suntikan vaksin polio kepada kanak-kanak di bawah 13 tahun dilaksana menerusi kempen imunisasi polio Sabah KIPS yang telah memberi manfaat kepada 853,265 kanak-kanak di negeri ini. KIPS masih diteruskan namun agak perlahan berikutan pelaksanaan PKP ketika ini. Sasaran pelaksanaan KIPS telah mencecah lebih 95%. Lebih 445 juta ringgit diperuntukkan untuk menaik taraf 61 sekolah daif di Sabah menerusi rolling plan keempat rancangan Malaysia ke-11. Daripada jumlah itu, 55 buah sekolah merupakan projek gantian semula dan baki 6 sekolah lagi melibatkan pembaikan struktur. Menurut Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob, 84 projek dalam rolling plan pertama yang belum dilaksana akan dimulakan tahun ini. Usaha untuk mendapatkan kelulusan bagi 34 sekolah daif skala 7 tidak selamat diduduki juga akan diteruskan. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan ahli Dewan Undangan Negeri Membakut Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif mengenai jumlah sekolah daif yang tidak selamat digunakan di negeri ini dalam persidangan DUN Sabah. Datuk Dr. Yusof berkata sebuah jawatan kuasa pelaksanaan sekolah-sekolah Sabah turut ditubuh bagi menetapkan kaedah paling cepat dan efisien untuk memastikan projek tersebut dilaksana secepat mungkin. Sebuah rumah sampah akan dibina di Pekan Tenggilan Tuaran. Ia akan dilengkapi tong sampah komunal lebih besar bagi menampung sampah sarap penduduk setempat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Jaujan Sambakong berkata, pembinaan rumah sampah itu sepatutnya dimulakan bulan ini, namun ditangguhkan kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Datuk Jaujan menyatakan demikian ketika menjawab soalan ahli Dewan Undangan Negeri Tamparuli, Datuk Jahid Jahim, mengenai langkah-langkah yang diambil kementerian berkenaan bagi menangani isu pembuangan sampah dan masalah tandas tidak berfungsi di Pekan Tenggilan Tuaran dalam persidangan DUN Sabah. Mengenai masalah tandas di pekan berkenaan, Datuk Jaujan menjelaskan Majlis Daerah Tuaran telah diarah menyelesaikan isu tersebut agar semua tandas awam sentiasa beroperasi, bersih dan selamat digunakan. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Dan selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah dan jangan keluar. Dengan itu, saya Javini Jim Lajim. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi.